Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang Matematik Tingkatan 1, Bab 12, Pengendalian Data, melibatkan satu standard kandungan, 12.1, proses pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data serta pentafsiran perwakilan data melibatkan satu standard pembelajaran iaitu membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaian suatu perwakilan data. Dalam video kali ini, kita akan belajar bagaimana kita dapat membina perwakilan data bagi suatu set data tak terkumpul. Okey, data yang ditunjukkan dalam jadual kekerapan juga dapat dipaparkan dalam pelbagai bentuk grafik supaya mudah dibaca dan difahami. Okey, kesesuaian suatu perwakilan data bergantung kepada jenis data yang dikumpulkan dan tujuan maklumat yang diperlukan. Okey, jadi jenis perwakilan data yang kita akan belajar dalam tingkatan 1 ada 5 jenis. Iaitu yang pertama ialah carta palang, yang kedua ialah carta pie, yang ketiga ialah graf garis, yang keempat ialah plot titik, manakala yang kelima ialah plot batang dan daun. Dan kali ini kita akan fokuskan dahulu kepada perwakilan data jenis carta palang. Okey, carta palang ialah perwakilan data yang menggunakan palang untuk mewakili data. Okey. Dan carta palang sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Okey. Palang dalam carta palang kita boleh lukis sama ada secara mendatar atau secara menegak. Okey, jadi langkah-langkah untuk membina carta palang. Yang pertama sekali kita akan lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang pada kertas grid. Okey, yang kedua kita akan pilih satu daripada paksi untuk menandakan skala yang sesuai berdasarkan jadual dan kita akan labelkan paksi itu. Dan seterusnya, labelkan juga untuk paksi yang kedua dengan maklumat data. Okey, langkah ketiga, kita akan lukis palang supaya tingginya sepadan dengan kekerapan data. Dan yang akhir sekali, kita akan tulis tajuk bagi carta palang itu. Okey, jadi kita akan lihat contoh pertama. Latih diri 12.1b. Okey, soalannya, dalam satu tinjauan, keputusan yang diperoleh bagi cara murid datang ke sekolah ditunjukkan dalam jadual di bawah. Bina satu carta palang untuk mewakili data itu dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, kita ada maklumat tentang pengangkutan. Okey, kita ada kereta, bas sekolah, bas awam, basikal dan berjalan kaki, iaitu cara murid datang ke sekolah. Dan kekerapan 8, 10, 7, 2 dan 5. Okey, kita perlu membina carta palang. Jadi langkah pertama ialah kita perlu lukis paksi. Okey, jadi kita akan lukis paksi. Satu paksi mencancang dan satu paksi mengufuk. Dan yang kedua, kita perlu tanda skala dan label paksi. Okey. Untuk tanda skala, yang pertama kita perlu perhatikan maklumat daripada jadual. Okey, kekerapan ialah bilangan murid. Okey, kita ada 8, 10, 7, 2 dan 5. Jadi cikgu akan tanda skala dia setiap dua unit kepada 2. Okey, jadi 1, 2. Secara seragam, skala mesti seragam. 2, 4, 6, 8 dan 10. Iaitu 10 ialah data yang paling tinggi. Okey, kekerapan paling tinggi. Jadi cikgu labelkan bahagian kekerapan mewakili bilangan murid. Manakala untuk paksi mengufuk, kita akan wakilkan dengan
jenis pengangkutan iaitu kita ada 5. Okey, jenis pengangkutan kita ada 5. Okey, seterusnya langkah ketiga kita akan lukis palang mewakili maklumat dalam jadual. Contohnya kereta ada 8, jadi kita akan membina satu palang mengikut kekerapan berdasarkan daripada jadual. Okey, untuk bas sekolah ada 10, jadi kita akan bina palang sehingga 10. Okey, bas awam ada 7. Okey, 7. Terlihat kepada bilangan murid, tengah-tengah antara 6 dan 8 ada 7. Okey, untuk basikal ada 2. Dan akhir sekali untuk jalan kaki ada 5. Okey, kita akan lukis palang berdasarkan kekerapan pada jadual. Dan seterusnya, yang terakhir kita akan tulis tajuk. Okey, tajuknya ialah cara murid datang ke sekolah. Okey, selesai kita bina carta palang, jangan lupa untuk justifikasikan kesesuaian perwakilan data ini. Jadi, justifikasikan, kita nyatakan carta palang ini sesuai digunakan untuk membandingkan bilangan murid yang datang ke sekolah dengan jenis pengangkutan yang berbeza. Okey, justifikasikan ni kamu menyatakan carta palang ni digunakan untuk apa? Untuk bandingkan apa dengan apa. Okey, membandingkan kategori yang terlibat dalam data tersebut. Okey, boleh Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Jadual berikut menunjukkan harga bagi 4 jenis penginapan di sekitar Bandaraya Melaka bersejarah semasa hari biasa dan musim cuti. Bina satu carta palang untuk mewakili 2 set data itu dan justifikasikan kesesuaian perwakilan data tersebut. Okey, yang ini berbeza dengan soalan pertama melibatkan kategori hotel inap desa, hotel bajet dan asrama, tapi melibatkan ada harga hari biasa dan harga musim cuti. Jadi kamu lihat bagaimana kita nak melukis carta palang yang melibatkan 2 item yang berbeza. Okey, yang pertama seperti tadi kita akan lukis paksi dahulu. Untuk paksi mencancang dan juga paksi mengufuk. Seterusnya kita akan labelkan dan tulis skala berdasarkan maklumat. Jadi untuk skala, kita lihat data yang tertinggi ialah 350 dan data yang paling rendah adalah 100. Dan jangan lupa untuk skala kita mesti buat secara seragam. Jadi cikgu akan buat satu petak mewakili 50. Okey, satu petak mewakili 50 dan kita labelkan yang ini pada paksi mencancang ialah harga dalam RM. Ringgit Malaysia. Dan untuk paksi mengufuk adalah mewakili jenis penginapan dan kita ada 4 jenis penginapan iaitu hotel, inap desa, hotel bajet dan asrama. Oleh kerana kita ada 2 harga yang berbeza iaitu harga pada hari biasa dan harga pada musim cuti, jadi melibatkan 2 jenis palang yang perlu kita bezakan. Contohnya, untuk harga hari biasa, cikgu warnakan dengan warna biru dan harga musim cuti dengan warna ungu. Jadi, untuk hotel, kita akan bina palang pada harga biasa, harga hari biasa iaitu 300. Okey, dekat bahagian hotel. Okey, 300 dan di sebelahnya, kategori hotel juga pada musim cuti ialah 350. Okey, jadi kita boleh lihat dengan jelas di sini hotel, untuk kategori hotel, kita boleh bandingkan harga biasa dengan harga musim cuti. Dan untuk inap desa, harga hari biasa 250 dan harga pada musim cuti ialah 300. Okey, seterusnya hotel bajet. Okey, untuk hotel bajet 150 dan untuk harga musim cuti ialah 200. Dan seterusnya yang terakhir asrama, harga hari biasa 100 dan harga hari cuti juga RM RM100. Okey, jadi ini ialah carta palang
yang melibatkan dua item yang berbeza melibatkan kategori yang sama. Jadi kita akan lukis palang bersebelahan dan kita perlu nyatakan, okey, kita perlu nyatakan warna ni mewakili apa dan warna ini mewakili apa. Okey, untuk kita membezakan yang mana adalah harga hari biasa dan yang mana adalah harga musim cuti. Dan untuk setiap kategori ini kita perlu jarakkan. Okey, kita perlu jarakkan. Okey, yang terakhir sekali kita akan tulis tajuk bagi carta palang itu iaitu penginapan sekitar Bandaraya Melaka bersejarah. Jadi selesai untuk kita membina carta palang. Seterusnya kita akan justifikasikan kesesuaian. Kita nyatakan sebab apa kita lukis carta palang. Okey. Carta palang berpasangan ini sesuai digunakan untuk membandingkan harga bagi jenis penginapan semasa hari biasa dan musim cuti. Jadi ini ialah contoh kita menjustifikasikan perwakilan data ini. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham bagaimana cara untuk melukis carta palang berdasarkan jadual yang diberi. Seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.